Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesarin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita dari surah Yasin, blok yang kedua ni. Malam kita telah baca permulaan blok yang kedua ini. Allah SWT menjelaskan tentang perintah kepada Rasul. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Buatlah perumpamaan bagi mereka, orang-orang Quraisy, Bani Ismail ini, buat satu perumpamaan supaya mereka mendapat petunjuk, mereka mendapat pelajaran yang berharga daripada perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini objektifnya adalah supaya mereka dan manusia, kita juga mendapat pelajaran yang berharga daripada perumpamaan yang dibuat oleh di tengah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul ini. Jadi sepatutnya insya-Allah kita baca kisah ini kita dengan objektif untuk kita mengambil semua pelajaran yang penting untuk dapat dicedok daripada kisah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Rasul mengadakan perumpamaan ini kepada misalan ini kepada orang-orang Quraisy ini. Kan? Semalam kita telah jelaskan tentang ashabul qaryah. Qaryah ini qaryah di mana? Kan? Yang kita sebut semalam ini adalah Mesir. Kan? Idh ja'ahal mursalun, apabila diutus, kan? Ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Kan? Utusan daripada Allah, iaitu dua orang Rasul, Nabi, kan? Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Harun ini adalah merupakan sepupu kepada Musa ini, kan? Kemudian nanti kita akan baca dihantar pula yang ketiga, kan? Allah SWT menyebut seterusnya, idh arsalna ilaihi muthnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaikum mursalun. Kami telah hantar dua orang, kan? Jadi di sini disebut idh arsalna, kami yang menghantar, telah menghantar ilaihim kepada mereka ithnain, kan? Dua orang utusan. Jadi ini menjadi satu ungkapan yang menjelaskan bahawa dua orang yang pertama yang dihantar ini adalah merupakan utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasul yang dihantar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian mereka mendustakan dua orang Rasul ini. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bithalith, dan kami kukuhkan dengan yang ketiga. Yang ketiga ini bukan daripada Rasul, tetapi kedudukannya, kerana peranannya yang dimainkan oleh yang ketiga ini, maka dia juga dianggap dimasukkan ke dalam
ungkapan diumumkan dalam ungkapan mursalun ini, utusan, kan. Tapi arsalna ni yang kami hantar ni dua yang pertama ni, kan. Faqalu, kan, maka ketiga utusan itu berkata, kan, inna ilaikum mursalun, kami adalah utusan yang inna ilaikum, kepada kamu, mursalun, yang diutuskan. Jadi kisah yang dirujuk di sini adalah kisah Fir'aun dan kaumnya yang diutuskan kepada mereka Musa dan Harun. Sebab sebenarnya jarang-jarang di dalam sejarah, julung-julung kali dalam sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran ini, satu kaum ini dihantar dengan dua rasul. Jadi ini satu perumpamaan yang istimewa, kerana diutuskan dua rasul kepada mereka ini. Dua rasul ini, Nabi Musa dihantar kepada Fir'aun. Fir'aun bukan daripada Bani Israel, kan? Kerana itu sebenarnya Nabi Musa ni dihantar kepada kaum Fir'aun ini adalah Qibti, kan? Qibti ini adalah kaum Mesir, kan? Jadi Fir'aun ini dihantar kepada mereka dalam keadaan mereka sebenarnya mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab kalau kita tengok kajian-kajian sejarah tentang Mesir purba, Mesir kuno ni, mereka ada banyak bentuk sembahan-sembahan mereka, kan? Ada ketika, sebab banyak sebenarnya raja-raja mereka, Farouk ataupun Fir'aun ini, kan, ada banyak nama-nama Fir'aun yang berbeza sepanjang pemerintahan yang panjang, dinasti-dinasti ini, kan. Tapi Fir'aun pada ketika mana Musa ini dan Harun ini adalah Fir'aun yang khusus yang disebutkan di sini. Maknanya ketika itu Fir'aun ini, ketika Musa ini adalah Fir'aun yang mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita akan tengok kenapa kita katakan begitu. Sebab dalam ayat yang selepas ini akan ada petunjuk yang menunjukkan begitu, kan? Jadi kepada mereka ini, Fir'aun ini, di julung-julung kali sebenarnya dalam sejarah, dalam Quran dikisahkan adanya dua orang rasul diutuskan serentak pada satu kaum, kan? Yang tidak serentak ada, kan? Satu, kemudian diutus yang lain pula, tapi serentak pada masa yang sama. Kerana Nabi Musa berdoa dalam ayat lain dalam Quran ni, kan, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkuatkan dia dengan dukungan daripada saudara dia, akhi Harun, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyertakan Harun alaihissalam sebagai rasul yang mengiringi ataupun membantu Nabi Musa, kan. Jadi Nabi Musa ni adalah rasul yang utama yang diutuskan kepada kaum ini. Satu, kepada Bani Israel, sebenarnya Bani Israel yang berada di Mesir pada ketika itu, kan. Kisah ni panjang ni kita ceritakan ketika mana kita bincang dalam surah Al-Baqarah, kan, macam mana orang Bani Israel ini boleh berada di Mesir. Mereka bukan berasal dari Mesir, tapi mereka daripada Yusuf, ketika mana Yusuf alaihissalam, kan, telah menjadi menteri di utara Mesir, kan, dalam kerajaan dinasti Arab, raja-raja Arab yang berada di utara Mesir pada ketika itu. Sejak daripada itulah terkenalnya tentang agama yang dibawa oleh Yusuf ini, kan.
agama yang mengajak manusia balik kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, iaitu Islam, kan. Mereka semua sebenarnya ada pengetahuan tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala ini, tapi mereka telah mensyirikkan penyembahan kepada Tuhan yang banyak ni, kan. Maka nanti kita akan baca cerita ni, hujah ni yang lebih panjang dalam surah Mukmin, surah 40, kan. Sekarang kita dalam surah yang 36, kan. Cerita kisah yang lebih detail tentang apa yang disebut sepintas tentang peribadi-peribadi yang terlibat dalam peristiwa ini. Nanti akan diceritakan hujah-hujahnya dan disertakan detail di dalam surah Mukmin, kan. Cuma di sini kita nak faham adalah kerana sebab itu Allah kata kami utuskan kepada mereka 2 orang utusan serentak, kan. Yang kedua-dua ini telah didustakan oleh Firaun dan kaum dia, kan. Sebab orang Mesir ini, Firaun ini, ada yang satu ketika menyembah Tuhan matahari, ada yang ketika menyembah Tuhan lembu, kan. Berbagai-bagai lagi. Ada yang mereka sendiri mengangkat diri mereka sebagai Tuhan, kan. Sebagai Tuhan Rabb Mesir ini, kan. Firaun ini, kan. Jadi sepanjang sejarah ini panjang ceritanya, kan. Dan orang Mesir ini amat hebat dari segi pembinaan dia, architecture, kan, seni bina dia. Sebab apa yang dibuat oleh Firaun ketika mana Mesir ini, piramid-piramid yang dibina dan juga tempel-tempel ataupun kuil-kuil tempat penyembahan mereka amat mengagumkan sehingga hari ini, kan. Jadi kedua rasul ini telah didustakan oleh Firaun dan kaumnya sehingga mereka mengatur rencana untuk memusnahkan Musa dan gerakan Musa ini, kan. Sebenarnya ini kisah ini turun mereflect ataupun kisahnya di Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy ini terhadap Rasul yang diutuskan di kalangan mereka juga, kan. Seperti mana yang berlaku dalam kisah ini, kan. Kepada mereka datang pula selepas 2 ini, datang pemberi ingat yang ketiga daripada kalangan kerabat istana Firaun sendiri, kan. Yang ketiga ini sebenarnya adalah mereka yang salah seorang daripada kerabat istana Firaun, kan. Mungkin putera mahkota dia sendiri, kan, yang telah merahsiakan keimanannya sekian lama sehinggalah ketika mana Musa nak dibinasakan bersama Bani Israel, maka dia menimbulkan diri dia, menceritakan secara terang siapakah diri dia, dan dia telah sebenarnya telah menerima Islam, kan. Kita tahu ada beberapa peribadi-peribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam istana Firaun. Di antaranya adalah Asyah, kan, yang berada di dalam istana Firaun sendiri, kan, yang menjaga, yang mendesak Firaun supaya mengambil Musa ketika mana Nabi Musa ni hanyut di dalam bekas, kan, yang dihanyutkan di Sungai Nil ni, kemudian tersangkut di istana Firaun ini, kan. Asyah ni isteri kepada Firaun ni minta supaya Firaun ambil anak itu, kan, kerana dia amat tertarik dengan bayi itu, kan. Jadi Asyah ini juga pada asalnya merahsiakan keimanan dia. Dan ada lagi peribadi-peribadi lain di kalangan Firaun ini yang beriman, kan, seperti mana peribadi ini yang tidak disebut namanya dalam sepanjang kisah ini, dan juga surah yang lebih panjang nanti, surah Mukmin kita akan baca, tidak disebut nama dia, kan. Tapi dia ni adalah dari kalangan kerabat istana Firaun
yang telah merahsiakan keimanan dia sekian lama sehinggalah ketika Musa hendak dibinasakan bersama Bani Israel, peribadi yang ketiga ini menzahirkan keimanan dia, kan. Dia menempati kedudukan pendokong kuat Musa sebenarnya, kan. Sebab itu seperti mana kalau di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni, Abu Bakar As-Siddiq orang yang kaya, kan? Orang yang ada kedudukan di kalangan Quraisy, dianggap sebagai salah seorang daripada pemuka-pemuka Quraisy, kan? Ada harta, tapi mereka ni menjadi orang yang beriman kepada Rasul, kan? Jadi ini adalah salah satu peribadi yang menduduki kedudukan yang seperti itu, kan? Dia adalah di kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kerana dia adalah di kalangan orang-orang yang ada kedudukan daripada kalangan kerabat istana Firaun, tapi dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu misalan ataupun masalan yang amat menarik yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk menceritakan tentang pengajaran-pengajaran ini kepada orang-orang Quraisy, kan. Jadi kisah lanjut tentang peranan pendukung Musa AS ni dijelaskan dalam surah Mukmin ayat 26 hingga 45, panjang sekali tentang hujah-hujah dia terhadap Firaun. Ketika mana Firaun merancang untuk membunuh Musa dan menghancurkan Musa dan juga Bani Israel. Dan akhirnya kita tahu kisahnya, Nabi Musa telah membawa Bani Israel keluar dengan selamatnya daripada Mesir, melintasi Laut Merah, sehinggalah mereka selamat di seberang sana, kan. Dan Firaun terkubur di dalam laut itu, kan. Jadi peranan penyeru yang ketiga ini adalah sesuatu yang amat besar, kan. Kerana dia mengingatkan kaumnya supaya mendengar peringatan dari Musa dan patuh kepada Allah. Kerana itu dia juga disebut sebagai mursalun, kan. Inna ilaikum mursalun. Ketiga-tiga utusannya berkata, kami sesungguhnya adalah diutuskan kepada kamu, kan. Dua orang rasul dan juga seorang yang ini, kan. Seperti mana, jadi kedudukan dia seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang utama, kan. Seperti Abu Bakar contohnya, orang kaya, kan, yang menjadi di antara pendukung ataupun pemimpin kaum, kan. Umar tak apa kaya, tapi dia juga adalah di antara yang dihormati sebagai pemimpin sebelum Islam di dalam kaum Quraisy ni, kan, kalangan kaum Quraisy. Jadi ini adalah peribadi yang seperti itu kedudukan dia di dalam mendukung mendukung Rasul ini. Jadi ini diceritakan kalau kita baca dalam surah Mukmin ayat 28, kan. Wa qala rajulun mu'minun min al-fir'aun min ali fir'aun yaktum imanuhu, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum. Dia seorang lelaki yang beriman di antara pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya dan berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki sekiranya kerana dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan daripada Tuhanmu yang Tuhan daripada Tuhanmu. Maksudnya ini ketika mana dia belum lagi menyatakan keimanan dia, tapi bahasa yang digunakan ini adalah menunjukkan bahawa mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dalam surah Mukmin, kan. Nanti kita akan baca ni dalam ketika kita sampai nanti di sini, kan. Jadi dia mengingatkan mereka, kan, kalaulah dia seorang pendusta, wa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibuhu, kan. Kalaulah dia ni pendusta, maka dialah yang menanggung pendustaan dia tu, kan. Wa in yaku sadiqan yusibkum
ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kan? Kalau dia ni berdusta, maka dia akan menanggung pendustaan itu sendiri. Kan? Orang lain tidak akan terkesan apa-apa. Tapi bagaimana dia kata, kalaulah dia ini, pemberi peringatan Musa ini, seorang yang benar. Kan? Dan apa yang dia ingatkan, memberi amaran kepada kamu akan datang azab yang besar ini. Kalaulah dia benar, maka kamu semua akan hancur kerana apa yang dia peringatkan ini. Jadi fikir baik-baik sebelum kamu nak menolak dia. Kan? Sesungguhnya Allah SWT tidak menunjuki orang yang melampaui batas lagi pendusta. Kan? Jadi nanti kita akan tengok juga dalam surah ini disebut juga tentang melampaui batas ni nanti. Kan? Jadi ini adalah kan, kedudukan lelaki ni. Kan? Jadi mereka menjawab kan, setelah ketiga-tiganya mengatakan kepada mereka, kami adalah utusan yang diutus kepada kamu. Mereka menjawab, qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai' in antum illa takdzibun. Mereka menjawab, mereka ni siapa dia? Dalam ayat ini kan, sebab salah satu daripada prinsip penting di dalam prinsip nazam Al-Quran koheren ialah memahami siapa yang menjelaskan apa kan, bila dia bercakap kan. Jadi mereka menjawab ini, sebenarnya ini adalah golongan Al-Malak ni, pemimpin-pemimpin Quraisy ni kan. Pemimpin Firaun. Firaun dan kuncu-kuncu dia kan. Golongan yang berpengaruh ini kan. Mereka menjawab, kamu ni sebenarnya tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Allah yang Maha Pemurah, di sini disebut wa ma anzalar rahman. Mereka sendiri mengatakan, dan tidaklah diturunkan oleh Ar-Rahman kan, Tuhan yang Maha Pemurah ini, min syai' kan, sesuatu apapun, in antum illa takdzibun, sedangkan kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka kan. Jadi mereka merujuk kepada Allah SWT ni, Tuhan yang dibawa oleh Musa ni sebagai Ar-Rahman kan, menunjukkan mereka sebenarnya memang mengenal dan menerima Allah sebagai Tuhan kan, sebagai Rabb kan. Cumanya kesalahan ataupun jenayah besar mereka adalah mereka telah mensyirikkan Allah, mengangkat tandingan-tandingan yang standing dengan Allah SWT dan mendustakan Rasul Allah SWT kan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kepada utusan-utusan mereka ini, yang diutus kepada mereka ini, sama seperti yang diucapkan oleh Quraisy kan, oleh pemuka-pemuka Quraisy ini. Kalaulah Allah benar-benar nak menghantar utusannya kepada kami, pasti dia akan menghantar satu makhluk yang lebih hebat dari manusia yang sama seperti kamu ini kan. Kalaulah hantar macam kamu ni, tak ada makna apa-apa kan. Kalaulah Allah hendak benar-benar nak menghantar utusan dia kepada kami, pastilah Allah akan hantar utusan yang lebih hebat daripada kamu kan, daripada manusia biasa kan. Ini adalah hujah mereka kan. Tapi Allah Maha mengetahui, kalau Allah hantar malaikat sekali kepada mereka pun, mereka tidak akan beriman juga, lagi cepatlah mereka akan diazab, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi di sini mereka sebenarnya merujuk kepada Allah sebagai Tuhan Ar-Rahman kan. Wa ma anzala ar-Rahman min syai'. Tidaklah Ar-Rahman menurunkan sesuatu pun. Kamu hanyalah pembohong belaka. Di sini menunjukkan kan, mereka mengakui Musa seperti Musa akan sifat Allah yang Maha Pemurah ni kan. Musa juga, sebab dua-dua mereka menggunakan rujukan yang sama seperti Musa. Tuhan Ar-Rahman kita ni tidak menurunkan apa-apa sebenarnya. Kamu berbohong saja kan. Maknanya mereka tidak menolak bila Musa kata adanya Tuhan yang Maha Pemurah ni. Tapi yang mereka dustakan adalah bahawa sebenarnya tak diturunkan apa-apa pun kepada kamu. Kamu ni manusia biasa saja. Itu yang mereka hujahkan dan pertelingkahkan kan. Jadi kalau Allah hendak, pasti Allah akan hantar utusan yang lebih baik kan.
Dan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Rasul-rasul ini, dua orang rasul ni maksudnya menjawab, Tuhan kami, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Jadi ungkapan rabbuna ya'lamu ini, Tuhan kami yang mengetahui, lebih mengetahui. Ini sebenarnya adalah merupakan sumpah, kan, para rasul ini, bahawa memang sebenarnya kami adalah utusan daripada Allah, kan. Apakah implikasinya bila utusan daripada Allah SWT? Setiap apa yang dia ucapkan benar belaka. Kalau dia merupakan ancaman, ancaman itu pasti akan berlaku, kan. Kalau dia merupakan panduan-panduan kehidupan, maka itulah panduan yang terbaik, kan. Tidak boleh didustakan dan tidak boleh tidak boleh disesatkan ataupun diubah apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul ini, kan. Ini adalah prinsip yang penting yang kita nak kena faham, kan. Apa saja, kan, yang datang daripada Rasul ini adalah merupakan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Ini implikasi penting, kan. Sebab itu mereka ungkapan Rabbuna ya'lamu ni, Tuhan kami mengetahui. Sebab itu dia macam kita katakan, demi Allah, Allah yang tahu, kan. Allah tahu apa yang aku cakapkan ni benar. Itu adalah sebagai sumpah yang diucapkan oleh Rasul-Rasul ni, bahawa mereka benar-benar utusan daripada Allah, kan. Inilah apa yang akan dilakukan oleh Rasul-Rasul bila berhadapan penolakan kaum mereka. Mereka akan mengembalikan ini kepada Allah, Tuhan mereka, kan. Utusan yang dihantar oleh Allah untuk menyampaikan berita daripada Allah, iaitu peringatan, amaran tentang azab bagi mereka yang menyeleweng, kan. Dan setelah diberi peringatan itu, andainya mereka terus mengkufuri peringatan ini, maka azab ini pasti akan datang pada mereka. Ini adalah point, isi, kan. Benar-benar, kerana bila kamu tolak ini juga yang disampaikan oleh Rasul kepada orang Quraisy. Bila kamu menolak aku, apa yang aku bawa ini, peringatan, amaran daripada Allah ni, bukan daripada aku, amaran daripada Allah SWT, maka pastilah Allah SWT tidak akan memungkiri apa yang dia janjikan ini, dan ingatkan ini. Ini adalah implikasi yang nak kita fahami dan kita rasai, kan. Begitu juga bila kita membaca, kan, peringatan-peringatan daripada Rasul, kan, daripada ayat-ayat Al-Quran ini, maka satu perkara yang penting yang hendak kita bina dulu berhadapan dengan ayat Allah SWT inilah meyakini dulu bahawa memang benar bahawa ini datang daripada Allah SWT, datang melalui Rasul, kan. Inilah yang ditolak oleh khususnya ahli kitab, kan. Mereka tolak benda ni, kan. Jadi Allah SWT lah yang akan membalas siapa yang tidak meyakini bahawa ini datang daripada Allah SWT. Kerana itu, implikasi dia juga adalah apa yang aku bagi amaran ni juga, yang ini termasuklah apa yang datang daripada Allah SWT ni pasti akan berlaku kepada kamu bila kamu mendustakan perkara ini, kan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, dan kewajipan kami tidak lain hanyalah untuk menyampaikan perintah Allah dengan sejelas-jelasnya, kan. Jadi dijelaskan kepada Firaun bahawa Rasul-Rasul ini tugas mereka hanyalah untuk menyampaikan perkara ini kepada kamu semua, Firaun ini dan kaumnya, kan, dengan sejelas mungkin, sehingga kamu tidak ada lagi alasan untuk mempertikaikan peringatan-peringatan daripada Allah SWT ini, kan. Itu adalah apa yang dilakukan Rasul ini. Mereka akan melipat gandakan usaha. Kalau kita baca dalam surah Nuh, dia telah menyeru kaum dia lama, kan. Bila semakin hampir dengan azab Allah SWT ni kerana penolakan kaum dia kata, aku menyeru mereka lailan wa naharan, siang dan malam tak pun terhenti, kan. Dia memperhebatkan lagi, dan juga dia juga mengatakan secara sirran wa alaniyah, kan, secara rahsia dan juga secara terang-terangan, kan, berseorang-seorangan, kan, dan juga terang-terangan. Segala usaha, segala jalan, segala hujah yang boleh akan disampaikan oleh Rasul ini, sehingga tidak ada lagi alasan. Ini adalah satu ketentuan, peraturan Allah SWT, kan. Kalau Rasul ni meninggalkan kaum dia sebelum sempat jelas semua benda ni, maka Allah SWT akan
memberi hukuman pada dia kan, seperti mana yang berlaku pada cerita kisah Nabi Yunus alaihissalam kan. Seterusnya, andainya kamu tidak mahu menerima dan memberi perhatian kepada apa yang aku sampaikan ini kan, malah menentang, maka itu tidak termasuk dalam tanggungjawab kami lagi. Allah akan berurusan dengan kamu atas kekufuran kamu ini. Ini adalah prinsip yang Allah SWT suruh supaya dijelaskan kepada mereka, Rasul-Rasul ini kan, supaya mereka faham kan, kedudukan Rasul ini. Apa yang jadi selepas itu antara kamu dengan Allah SWT, sebab kami hanya menyampaikan daripada Allah SWT sahaja kan. Dan insyaAllah kita rasa kita pun tidur di sini kan. Besok kita akan sambung lagi perbincangan yang semakin menarik ini di antara Rasul dan kaum dia kan. InsyaAllah kita sudah hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.